Assalamualaikum. Jom belajar bersama Ustazah Amirah. Topik kita pada kali ini ialah berkaitan dengan istilah isti'azah, basmalah dan juga surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafaz isti'azah disebut juga dengan ta'awuz, dibaca sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Dan hukum membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran adalah sunat muakkad. Dalil disunatkan membaca isti'azah adalah daripada surah An-Nahlu ayat ke-98 yang bermaksud, oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah dibaca di awal surah atau di tengah-tengah ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran setelah membaca isti'azah. Terdapat 3 hukum dalam bacaan basmalah. Yang pertama, wajib di permulaan surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, sunat muakkad di permulaan setiap surah. Dan yang ketiga, dilarang sebelum membaca surah at-Taubah sahaja. Surah merupakan kumpulan ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Contohnya seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nas dan sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 114 surah. Ada 2 cara membaca isti'azah. Yang pertama dengan suara yang nyaring bila mana berada di dalam majlis keagamaan, majlis tilawah dan ketika belajar. Yang kedua dengan suara yang perlahan ketika dalam solat, ketika bersendirian dan juga ketika menghafaz Al-Quran. Seterusnya kita lihat pula kaedah membaca isti'azah, basmalah dan juga surah. Kaedah pertama, berhenti pada akhir isti'azah dan pada akhir basmalah, kemudian diikuti dengan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Kaedah kedua, berhenti pada akhir isti'azah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaedah yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja, kemudian berhenti, seterusnya memulakan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaedah yang keempat, menyambung ketiga-tiga lafaz dengan nafas yang sama. Contohnya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Dan peringatan, dilarang menyambung bacaan isti'azah dengan ayat yang berkaitan dengan Allah tanpa basmalah. Contohnya seperti yang tertera di skrin. Seterusnya, kita lihat pula kaedah membaca basmalah antara dua surah. Kaedah pertama, berhenti di akhir surah, kemudian berhenti pula di akhir basmalah, kemudian membaca surah kedua dengan nafas baru. Contohnya, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kaedah kedua, berhenti di akhir surah, kemudian menyambung bacaan basmalah dengan surah kedua. Contohnya, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kaedah ketiga, menyambung terus akhir surah yang pertama dengan bacaan basmalah dan awal surah kedua dengan satu nafas. Contohnya, fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Namun, terdapat satu kaedah yang tidak diharuskan dalam membaca basmalah antara dua surah, iaitu menyambung akhir surah yang pertama dengan basmalah dan berhenti di akhir basmalah, kemudian membaca surah kedua dengan nafas yang baru. Contoh kaedah yang tidak diharuskan adalah fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.